Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di depan sebuah rumah yang berwarna orange ni. Tertulis Maktabah Makkah Mukarramah, bermakna library Makkah Mukarramah. Jadi rumah ni tapak dia, bukan rumah dia. Tapak dia adalah di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dalam setengah riwayat pada 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi di sini Nabi dilahirkan, dan ini di kawasan saudara mara Nabi dari kalangan Bani Hashim. Dan kawasan ini dipanggil Sukulail, pasar malam. Nama barunya Gazzah. Kemudian bermula daripada bukit ni dipanggil Syaim Ali. Syaim Ali. Syaim ni macam taman kalau bahasa kita, ataupun section kalau dekat Shah Alam. Section dari Syaim tu maknanya kawasan penempatan Ali. Lepas saja pokok hijau tu dipanggil Syaim Amir. Syaim Amir sampai ke Hotel Tabung Haji Megah sana. Ataupun kita kata separuh Syaim Amir, kawasan ni Syaim Ali. Jadi daripada nama pun kita dapat gambaran pengaruh Sayyidina Ali lah. Dengan masyarakat menamakan dia Syaim Ali selepas tu. Syaim ini bermakna penempatan. Kemudian ada pepatah Arab. Ahlul Makkah adra bi sya'ibiha. Orang Mekah lebih tahu syaib dia, taman-taman dia. Sebab biasa orang datang buat haji, buat umrah daripada zaman dulu. Kena orang tanya mana kedai tu, mana kedai ni. Kan orang luar kan. Jadi orang akan tanya apa? Tanya orang Mekah. Ahlul Makkah adra bi sya'ibiha. Syaib maknanya tempat, pluralis syaib. Ahlul Makkah adra bi sya'ibiha ni dah jadi masyhur pepatah orang Arab. Sampai digunakan di Mesir ke, di Jordan ke, dah jadi pepatah. Ahlul Makkah adra bi sya'ibiha. Orang Mekah lebih tahu taman-taman dia, kampung-kampung dia. Jadi di sinilah Syaim Ali. Jadi Nabi dilahirkan dan menjadi budaya Arab. Selepas dilahirkan, dibesarkan dan dah boleh berdikari, kanak-kanak dihantar ke kampung. Sebab apa dihantar ke kampung? Sebab telur Arab dia lebih lebih fasih. Dialog dia, kemudian orang kampung kesihatan dia lebih terjaga. Lebih-lebih lagi bahasa dia lebih mantap. Macam kalau orang Negeri Sembilan, kalau duduk Seremban tak pandai lah cakap Negeri Sembilan. Kalau duduk Port-Dickson langsung tak boleh cakap. Dia mesti duduk di Kuala Pilah, Jelebu, Rembau. Mesti antar kampung. Beza Kedah, Alustar pun cakap Kedah lagi. Tapi orang Negeri Sembilan tak. Kuala Lumpur, duduk Kuala Lumpur, habis dia tak boleh cakap apa. Macam itulah orang dulu dihantar ke sampai sekarang pun. Kalau di Mekah, kalau orang tersembang cara orang Mekah, sebab orang Bangla ramai, Indonesia. Kam rial, berapa rial? Itnin rial, dia kata, 2 rial. Mana ada itnin rial dalam masalah? Dia mesti rial lain. Rak'atain, 2 rakaat, rial lain. Tapi dah tengok muka Melayu tanya, dia kata itnin rial. Talata rial, mana talata rial? Plural, talata rialat. Muslimah, muslimat. Kalau 3 ke atas, dia jadi plural lengkap. Kalau 2, dia jadi 2. Muslimatan. Kalau ramai, muslimat. Macam tu. Jadi kalau talata rialat. Jadi orang Mekah dia risaulah letak anak dia kat sini. Takut tak pandai nanti. Jadi dah boleh cakap sikit. Bukan boleh cakap, lebih kurang macam tu dia hantar ke kampung. Di kampung dia cakap fasih bahasa Arab. Sebab tu bila Nabi jadi Nabi kata apa? Ana afsahul Arab. Aku orang Arab yang paling fasih. Ghaira inni nasya'tu fi Bani Sa'ad. Sebab aku dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Sebab tu dia jadi fasih. Dan Nabi diberi uti jami'ul kalim. Dia diberi kelebihan cakap benda sangat simple. Maknanya hadis-hadis tu kita baca tu, orang Arab lain tak boleh cakap macam tu. Dalam Quran orang tak boleh tiru. Hadis dia pun hadis yang sangat precise, concise.
Sebab apa? Sebab dia dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Maknanya kalau dia dibesarkan di Mekah, dia tak jadi macam tu. Kemudian pengajaran dia lagi, dia duduk Bani Sa'ad umur berapa? Dia berjumpa dengan ibu dia umur 6 tahun. Mana before 6 tahun? 5, 4, 3, 2. Dia berada di kampung. Masa tu, kita duduk Pahang, duduk Kedah. Apa kita kerti sangat umur 2 tahun, 3 tahun. Pantun pun tak kerti, main-main kan. Tapi rupanya kesan bahasa tu, zuk masuk. Zuk masuk. Sebab tak boleh pantun ni. Boleh pantun tak? Tak boleh. Sebab apa? Daripada kecil tak biasa pantun. Jadi bahasa tu dah tadi tak apa? Contohnya buah paruh jelima batu kan. Anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Bila kita dengar tu, Masya Allah kan. Itu pun 4 rangkap. Arab ni, syair dia berbelah ribu rangkap. Kelas Sabanah dia hafal 18,000 rangkap. Dia pergi exam, dia tanya 4 rangkap je. Tapi bahasa tu akan menggilap kita punya. Dia akan berkesan pada kehidupan seharian. Macam kita katalah, kita nak balik, isteri kita nak balik kampung ke, anak kita nak balik kampung. Jangan lupa ya. Apa ni? Selamat balik kampung, salam ke Atuk Wan. Hilang di mata, di hati jangan. Jadi dia kata, rasa sebab kesan daripada pantun. Arab ni kesan syair dia kuat sampai hari ni. Dekat universiti kat mana syair Melayu dah tak ada dah, pantun dah dia kurang. Jadi Nabi ni bila dia pergi ke kampung, dia belajar semua syairnya. Tapi Nabi bukan ahli syair, tapi dia dengar orang Arab bersyair. Kemudian dia dengar bahasa yang bagus. Lama-lama Nabi sendiri orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab, walaupun Nabi tak pandai syair. Itu Allah Ta'ala dah jadikan dia macam tu supaya tidak dikatakan dia penyair dan dia sebab tu dia boleh pandai buat Quran. Sebab Quran ni lebih hebat lagi daripada syair. Jadi pengajaran dia apa? Pentingnya ketika umur tu. Maknanya pentingnya tadika. Tadika ni orang perkantar, yang penting pergi kerja kan. Ataupun mak masak lah. Bising-bising buka TV tu. Umur 2 tahun tengok TV, tengok cerita Hindustan, Bollywood macam ni. Umur 10 tahun tapi dah tahfiz. Tak nak pergi tahfiz. Macam mana budak tu nak pergi tahfiz? Daripada kecil Bollywood. Kesan dia sampai besar. Sebab tu penting tarbiyah ni daripada kecil lagi. Ada apa-apa soalan tentang tempat kelahiran Nabi? Kampung Bani Sa'ad tu ada lagi ke? Kampung Bani Sa'ad mungkin ada lagi. Wallahu alam. Tapi rasa kalau cari ada. Apa lagi kisah kelahiran Nabi? Rumah Al-Arkam bin Abi Arkam, tempat berjumpa dekat Bukit Safa. Di belakang kita, Bukit Safa tu kita Safa Marwah. Ni Bukit Safa Marwah dekat sini. Rumah dia dekat kaki Bukit Safa. Tapi zaman tak diketahui, hebatnya. Tapi sekarang kita nampak dalam masjid. Zaman dulu masih lagi Tok Menakan isteri saya ni duduk sini 40 tahun. Masjidil Haram. Lepas tu sudah nak tawaf, nak pergi ke Sa'i. Lalu kedai-kedai dulu. Baru sampai ke tempat Sa'i. Asing. Sa'i pula, nak Sa'i tu, kiri kanan dia kedai. Tengah Sa'i, lapayak ke boleh minum lah. Buat teh tarik ke apa ke, minum. Sambung balik Sa'i boleh. Sekarang ni nampak semua dah sambung kan. Maknanya bila rumah Arkam bin Abi Arkam tu rumah semua. Rumah semua. Yang kena boikot semua ni. Lorong yang dia duduk maksudnya. Maksudnya boikot. Ada lorong boikot eh? Sebab kawasan dari batu Bukan kawasan yang diboikot, lorong je. Lorong yang masih diasingkan diri tu. Tak, wallahualam, tak pasti saya. Saya ingatkan satu kawasan ni ada satu lorong je.
Ini kawasan sukulel semua ni. Pasar yang ni ke yang ada kisah Rasulullah suap perempuan buta yang selalu caci Rasulullah. Tu tak tahu. Tak tahu kat mana. Tak boleh masuk. Sekarang ni dia buat pagar lah. Dulu ni boleh pergi dekat. Tapi kalau pergi dekat, orang Pakistan India ambil sapu tangan, sapu. Jadi polis halau pun tak nak. Jadi Memang dia tahu lah Ustaz. Maksudnya memang nampak tempat lain. itu dia tulis dalam kitab-kitab. Sekali dia buka, tengok semua baca buku dalam tu, library. Pernah sekali dua, memang dia buka dan saya masuk. Dia library biasa lah. Itu tak tahu nak cakap. Mungkin sejak dulu lagi ni, sejak rumah-rumah ada lagi. Memang dah library dah. Established in 1370. Sekarang 1455. So 100 tolak 12 lebih kurang. Dah 80 tahun lebih. Yang tu stesen bas. Stesen bas ada dua. Satu kat sini, satu kat belakang Clock Tower. Yang bumbung ni rasanya ni musim haji. Bila musim haji terlalu banyak bas, so orang akan beratur daripada situ ni. So tu tempat beratur. Tempat beratur nak naik bas. Kemudian nampak yang tu, yang ada bumbung kemah tu. Kemudian ada pagar. Okey. Kalau masuk dalam tu ada pipe. Itulah air zam-zam. Jadi air zam-zam ada dalam masjid dan ada luar masjid. Dalam pagar tu. Ada dua sumber tak? Ya? Telaga asal. Bukan. Telaga asal dalam masjid. Dekat mana? Ni Kaabah, ni makam Ibrahim kan? Kat sini. Jadi telaga Zam-Zam, makam Ibrahim, Kaabah tiga segi. Cuma dia dekat bawah. Jadi turun bawah, tingkat bawah baru nampak telaga Zam-Zam. Jadi tahun 90-an tu ada tangga dekat dataran bawah tu, ada tangga turun. Pergi kat bawah ada telaga. Jadi sebab ramai sangat masuk, terus tutup. Kemudian dekat atas tak lantai tu, telaga Zam-Zam ni tu, dekat lantai ni dia buat bulatan. Jadi mak Zam-Zam. Dekat lantai. Dah ramai pula duduk kat tu. Kacau pula orang nak tawaf. Halau pun tak nak. Last kali padam. Tak tahu dah kat mana telaga Zam-Zam. Tapi dia orang tahu. Dulu pernah dia buka, engineer dia nak apa, nak maintenance. Dia nak maintain motor apa semua yang sedut tu. So dia pernah buka. Saya pernah tengok lah. Dia buka. Dalam dia 22 meter. Kemudian ada sumber-sumber dia dalam beberapa tingkat sumber dia. Jadi dalam dia 22 meter, dia fluctuate hanya 6 meter. Bila sedut banyak sangat, dia turun, tu naik balik. Jadi hanya fluctuate dalam 6 meter saja, tak lebih daripada 6 meter. Walaupun tengah padang pasir, tak ada sungai, tak ada apa. Tapi telaga Zam-Zam tu, paling kurang pun 22 tolak 6. Tu naik balik 22 meter. Kemudian bila sedut, dia tak terus distribute. Dia hantar ke satu rumah ke tepi sana. Dia akan filter. Kemudian dia akan sejukkan. Sebab dalam panas. Tapi dia filter saja, dia tak treat. Rawat ni macam klorin apa, dia tak. Dia hanya filter. Kemudian dia sejukkan, kemudian baru dia distribute.
dalam masjid, kemudian dekat pipe tu. Kena satu gad Kudai. Kudai ni dalam 10 km dari sini. Di Kudai tu ada pipe-pipe macam tu untuk lori masuk. Bawa ke Madinah. Jadi Madinah setiap hari lori pergi hantar Zam-Zam. Jadi dekat Masjid Nabawi ni adalah Zam-Zam dalam masjid. Semua tu daripada Kudai. Ada pipe yang menunggu lori tu. Sebab apa dia buat sini? Sebab orang senang naik kereta, berhenti, kemudian ambil air Zam-Zam bawa balik rumah untuk orang Mekah. Jadi orang Mekah mereka minum air Zam-Zam. Air pipe mereka payau. Sebab tu kita kalau kita bila air kita tu tak boleh minum. Sebab tu air laut daripada Jeddah dan disulingkan. Jadi masih ada rasa apa? Sebab tu kalau ketera semua mesti air mineral ataupun air Zam-Zam saja. Tapi mesti air mineral lah yang dia lori hantar. Tapi kadang yang tak amanah, dia pergi kat bilik air, dia letak dekat dia orang makan. Jadi orang haji kadang minum batuk. Rupanya air tu air lori. Bukan air mineral ataupun air Zam-Zam. Mungkin sekarang dah tutup, wallahu alam. Sekarang ni di Kudai dia buka lah pipe menggantikan yang ni. Jadi yang orang Mekah pun kena ambil sana. Jadi nak ceritanya zaman tahun 90-an dulu beliau buat haji, sini meriah. Orang Mekah lalu atas tu dia hanya buka bonet ding. Orang kulit hitam datang. Orang kulit hitam ambil tong isi. Kena angkat berat-berat tu. Ambil duit dapat upah. Orang Pakistan angkat barang ni atas. Orang Nigeria, orang kulit hitam tukang angkat air Zam-Zam. Orang Mekah hanya tik je. Buka bonet je. Dalam tu tong-tong kosong. Ya. Air mana? Air Zam-Zam tak pernah kering. Dia hanya turun 6 meter saja. Kalau sudut time haji 3 juta orang dia sudut kan. Dia akan turun 6 meter tu naik balik. So banyaklah kisah-kisah lama ni memang banyak seronok. Tapi itulah masa berjalan. Dulu hotel tak besar-besar, hotel kecil-kecil. Tawaduk aje. Tapi seronok. Suasana seronok. Sekarang 5 bintang, 4 bintang semua, tapi tak sama macam dulu. Ada soalan? Kalau tak ada acara bebas ni, kalau kita jalan kaki ni sampai dekat tabung haji tu atas sikit, situ kubur Ma'la yang kita tengok, kubur Khadijah. Jadi kalau orang nak masuk, dia akan jalan sampai kat situ, dekat tabung haji tu, buka gate masuk. Ingat kita tak masuklah lah. Memadailah kita ziarah daripada luar gitu. Jadi itu saja. Lepas ni acara bebas. Malam makan jangan lupa. Kemudian kuliah pukul 10. Dekat dia makan macam semalam ya. InsyaAllah. Besok apa-apa program dia saya akan maklumkan. Setakat ni program besok. Kalau boleh saya nak bawa ziarah rumah orang Melayu. Nak tengok macam mana kehidupan mereka di Mekah. Itu kawan saya daripada first time ke umrah tahun 91. Nama dia Fakri, tapi arwah lah. Tapi keluarga dia macam keluarga saya lah. Daripada tahun 91 tu saya anak 2 orang perempuan, dia pun anak 2 perempuan. Saya dapat anak 3 lelaki, dia pun anak 3 lelaki. Dapat anak gitu-gitu. Setelah kali saya datang Mekah, haji ke umrah, dia yang bantu semualah. Kemudian Allah Ta'ala ambil dia. Dia balik Kelantan, dia meninggal di Kelantan. Keluarga dia masih kat sini. Itu petang. Kemudian dengannya ada program tambahan shopping ke apa ke. Mungkin daripada rumah dia kat sana juga. Mungkin kita bertolak lepas tu pergi shopping. Tengok macam mana arrangement besok. Maknanya lepas asar, kita akan berkumpul satu tempat. Saya akan cari kenderaan untuk kita pergi ziarah rumah-rumah orang Melayu. Dan melihat lebih dekat macam mana kehidupan mereka. Bolehlah bersoal jawab dan semua. Dulu program lepas dia melawat masjid tempat Nabi lahir ni, terus ziarah orang Melayu kat atas ni. Macam tu senang. Tapi sekarang dah runtuh, terpaksalah. Kita akan naik tangga apa semua. Saya dah beritahu awal, dia orang siapkan makan.
Makan semua. Kambing dia banyak, kambing dal apa ni? Kambing dam. Makan kari kambing, muka seronok. Tanya soalan, tengok rumah dia orang. Rumah yang tawaduk je. Tapi dia orang layan kita bersama. Lepas tu saya akan bisik lah. Lepas ni ulu-ulu lah sikit. Itu semua ulu. Lepas tu kita turun balik solat maghrib. Dulu rumah semua kat sini. Habis sekarang dah tinggal kenangan. Ya. Itu soalan yang mana-mana pun kata itu. Dah runtuh tak guna pun. Yang ni semua ni dah runtuh dah sejak tahun 2008. 2008 dah berapa tahun? 16 tahun lah. Tak buat apa pun. Jadi 16 tahun orang tak nak berniaga, tak ada apa kan. Sama dengan ni dah runtuh. Mungkin ni dah 12 tahun. Pun tak buat apa. Itu panjanglah cerita dia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.